Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas seperti biasa, boleh tolong maklumkan, saya akan rujuk kepada komen, sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin, dan juga share ramai-ramai ya. Sebab shadow ban ni dia sentiasa berterusan. Baik, saya diminta ulas entry ataupun kenyataan terkini Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah dinyatakan beliau ataupun diterbitkan beliau menerusi Facebook rasmi beliau, Dr. Mahathir bin Mohamad. Okey, terima kasih, jelas ya. So, saya baca komen itu dan basically apa yang Tun Mahathir beritahu adalah Anwar bertanya bagaimana kerajaan ini kurang Melayu, kurang Islamik, dan Tun ada jawapannya, tapi dia tidak akan jawab sebab Anwar sahaja boleh. Babak 3R ni dia boleh. Kalau orang lain, kalau dia jawab, jawapannya akan diterjemahkan sebagai isu 3R, nanti ada masalah. Now, saya tak ada komen selain saya setuju dengan Tun. Saya setuju dengan Tun. I mean, what Tun is saying, saya rasa adalah di bawah pengetahuan kita semua. Okay, kita lihat sahaja selepas PRU 15, Kit Siang sudah 2 kali membuat kenyataan toksik. Banyak kali sebenarnya ya, kenyataan-kenyataan toksik berlubung gelombang hijau dan sebagainya ya. Yang itu tak ada siasatan. Yang disiasat pula benda yang dia tidak lakukan kesalahan, iaitu isu PM. Dia kata PM boleh bukan Melayu. So saya mula curiga, saya mula syak ya, mungkinlah itu sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian daripada benda-benda lain yang sedang terjadi. Contohnya ura-ura spekulasi yang bertiup kencang, something is going to happen. Mungkin untuk mengalihkan perhatian daripada isu kegagalan kerajaan ataupun kegagalan rombakan kabinet yang tidak masuk akal. Okey, awak sepatutnya buang menteri-menteri yang tidak berfungsi, dan khususnya awak patut menitik beratkan kementerian-kementerian yang terlibat secara langsung dalam krisis-krisis yang melanda, iaitu krisis bekalan makanan, kos sara hidup, ekonomi, mata wang dan sebagainya. Tapi awak tambahkan saiz kabinet, yang gagal semua anda kekalkan. So, tidak masuk akal. So, mungkin untuk mengalihkan perhatian, sebab sebenarnya Kit Siang tidak melakukan kesalahan. Apa yang dia kata, malah pada masa semua orang diam, barangkali sebab takut nak kata ya, kalau penyokong atau aktivis Perikatan Nasional mungkin dia takut mula-mula nak kata bahawa Kit Siang tidak melakukan kesalahan, mungkin mereka rasa pengikut mereka akan marah ya. Tapi saya tak takut. Kalau benar, saya kata benar, dan Kit Siang tidak bercakap sesuatu yang salah. Memang dalam perlembagaan tidak ada had ya, Melayu atau bukan Melayu. Namun saya beritahu orang Melayu, ini patut anda jadikan iktibar dan awak perlu buka mata, benda ni ada. Dan dengan kesedaran itu berusaha ke arah penyatuan menyeluruh. Dan jika anda membentuk kerajaan kelak, anda kena fikir, adakah anda akan menjurus kepada pindaan perlembagaan. So itulah, dia tidak ada siasatan terhadap Kit Siang bagi perkara-perkara yang dia sebut yang bersempadankan anti Melayu, anti Islam, Islamofobia, tidak ada. Tapi benda ni pula tiba-tiba lah. So saya rasa ini semua untuk alihkan perhatian. That's why bila Wan Faizal ya, dia tiba-tiba keluar dan kata kita perlu pindah, it's not the time. Ini bukan masanya untuk anda berkata demikian ya. Anda It's too premature to say that at the moment, because benda-benda lain yang lebih penting untuk kita tumpukan. Tapi saya tak nak cerita lah. Anyway, so kemudian anak dia Lim Guan Eng buat kenyataan-kenyataan beracun, toksik, dan saya boleh katakan dengan jelas it is anti-Melayu. Bukan bersempadankan, memang anti-Melayu, anti-Islam ya, not Islamofobia dan sebagainya. Well, siasatan, kita dengar siasatan lah. Siasatan tinggal siasatan lah. Kemudian Anthony Loke buat pentas pilihan raya, kempen pilihan raya. Ada seorang Cina atas pentas rasmi Anthony Loke. Dia ni memang jemputan ya, dan dia bercakap memang
kata-kata berbisa beracun yang betul-betul anti-Islam, anti-Melayu, yang saya heran orang boleh tergamak keluarkan kata-kata itu. Tidak ada apa-apa. Ada adun dari Selangor bercerita berkenaan dengan PAS ke apa ke, mabuk bila lihat kilang arak ke apa, nothing. Banyaklah. Okay? So mereka boleh cakap 3R, tetapi bila Anwar bercerita, dia asyik tuding jari kat apalah, entahlah PAS lah, ustaz lah, ulama lah, whatever lah. Dia tuding jari kat pembangkang, memberi bayangan seolah-olah mereka adalah toksik, mereka adalah racist dan sebagainya. Mereka memainkan isu perkauman dan sebagainya. So inilah kerajaan kita sekarang. Okay? Sebenarnya 3R ni saya kira adalah satu peraturan untuk mengunci mulut pembangkang supaya kerajaan boleh bercakap benda yang dia larang tu. Itu gambaran yang saya dapat sekarang lah. Dan saya pun yakin dengan gambaran itu. So betul lah Petun cakap ya. Kita tak boleh cakap. So kalau Anwar nak tahu mengapa kerajaan dia saya fikir kurang Melayu atau kurang Islam, tak payah nak jawab. Saya rasa satu Malaysia sudah tahu. Okay? Kita biarlah Anwar dengan soalan-soalan dia, sedangkan benda-benda yang kita soal dia tak jawab. Yang dia tak buat, mungkin janji ya, bagaimana Zahid boleh kekal berada di kabinet ya, bagaimana apa jadi dengan skandal LCS yang Anwar sendiri kata ada bukti, Anthony Locke kata ada bukti, Fahmi Fadzil kata ada bukti, Rafizi tunjukkan bukti ya. Semua mereka takkan jawab. Mereka buat je, bila orang soal mereka takkan jawab, mereka takkan terima teguran. Kita tegur kabinet tak betul, dia rombak, tapi dia rombakkan itu tidak membawa sebarang makna. So itulah ulasan saya berhubung dengan isu yang dibangkitkan oleh Tun. Tun is very right ya. So itu sahajalah. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Tuhan, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.